Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan daripada seorang follower di Facebook mengenai Corin. Ini antara tajuk yang menarik lah, dan antara perkara yang Apek baru berpeluang mempelajari mengikut seorang mursyid yang panjang lama dah mengajar Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi Apek akan pergi terus pada bahannya kerana tak suka mentafsir-tafsir, kerana dia ada satu syarat, iaitu kita sebut tadabbur. Okey, syarat tadabbur ni saya nak terangkan dululah bagi yang minatnya. Ini penting ya. Tadabbur ini perlu usaha sendiri, dia tersendiri ya. Dan dia perlu usaha cara sendiri ya. Ia tidak boleh dengan orang lain walaupun ada mursyid. Apa-apa yang kita tahu daripada mursyid kita laksanakan, kita amalkan. Itu mudah difahamilah kerana banyak ayat menyatakan bahawa di akhirat, di padang mahsyar kelak, kita yang dihisap, bukan guru kita, bukan mursyid kita. Sebenarnya mursyid ini dia terkejut bila kita panggil dia guru. Kerana dia daripada luar, dia orang Arab, dia guru seperti mana orang luar, orang barat, orang antarabangsa tahu, ialah satu istilah Sanskrit kan, lebih pada Hindu atau agama lain lah. Guru, yoga guru. Dalam Islam yang saya lebih tahu ialah mursyid. Macam khalifah Rashidun. Dia bukan dan imam tu memimpin, mursyid itu bantu tunjuk kita mana jalan. Okey. Jadi tugas mursyid ini, tugas syekhul Islam ke, tugas sufi ke, tugas seorang yang kita berbaiat untuk belajar itu ialah pertama untuk sampaikan, kedua bantu kita ini untuk memahami, tapi yang lebih penting ialah ketiga, bagi kita jalan sendiri. Ini daripada beberapa mursyid yang saya tengok baiklah, yang saya pernah ikuti, akhlak ni baik, ilmu dia baik, dia tidak emosional tentu sekali, dan mendalami ilmu dia. Dan agak beberapa orang lah, bukan seorang saja saya ikut kan, saya pergi ke tempat. Jadi ini yang terbaru, amat menarik mengenai Corin. Okey, saya pergi terus pada bahannya dan harap jangan lupa peringatan saya pada awal ini, itu disclaimer saya, caveat dia, ialah mursyid tersebut mengingatkan kita, jangan ikut dia, jangan puja dia, jangan tersangkut pada dia. Dia selalu minta kita call people to Allah, call people to this path, call people to fisabilillah. Panggil orang kepada Allah, panggil orang kepada fisabilillah, panggil orang kepada tadabbur Quran, panggil orang kepada usaha sendiri mencari. Yang perkakasan yang kita beri, macam kita ajar orang komputer, kita bagi dia perkakasan, kita bagi dia atur cara, kita bagi dia SOP ke, panduan ke, bukan kita buat kerja dia atau dia buat kerja kita, dia buat kerja sendiri. Macam juga belajar silat ke apa ke, engkau kena usaha, engkau yang berdepan dengan musuh, engkau yang akan ditewaskan oleh iblis dan sebagainya lah. Okey, jadi dengan itu difahami, baru saya boleh masuk. Kerana kalau itu tak difahami, tentu sekali nanti orang cuma kita pula, mana engkau dapat ilmu ni. Sekali lagi, tugas kita menyampaikan daripada mana kita kutip, dan ada ayat-ayatnya akan pelan-pelan disampaikan, terpulang pada siapa yang minat. Tak minat tak apa ya. Okey. Pertama, bila tanya pasal Corin, saya diperkenalkan kepada satu istilah lagi, istilah baru, iaitu nufus. Anfusahum kita dengar, dengan perkataan bainahum, bila kita sebut orang itu di antara. Okey, bila seseorang meninggal dunia, dia pertama sebelum dia meninggal dunia, dia perlu melalui satu proses dalam hidupnya. Ini amat penting ya. Banyak orang kita fokus Corin, iblis, malaikat. Sekarang ni nufus.
tanpa tahu apa penyebabnya. Apa sebenarnya berlaku di dunia. Yang kita sekarang ni, hidup dunia, apa tujuan kita di dunia ni. Sekarang dengan isu stokin lah, dengan isu macam-macam lah. Macam dalam pasar lah, dalam lautan manusia yang bekerja sini, bekerja sana. Macam dalam pasar kita pergi. Kat stesen. Pasar Ramadan semua cari makanan lah. Tapi kalau pergi stesen kereta api, okay, betul sibuk. Macam di Ho Chi Minh City, you dapati semua jenis, cari anak, cari keluarga, turun dari kereta api, naik kereta api, satu analogi hidup orang baru lahir, orang sudah nak meninggal, macam saya ni dah akong. Okey, jadi dalam hidup dia ni di dunia, saya cuba rumuskan ya, tapi nanti saya akan baca teks yang saya dah catat. Kita berusaha hidup. Kita berusaha jadi baik. Ada yang berusaha jadi jahat. Adalah. Ada yang menipu orang. Ada yang ditipu orang. Ada yang kena hantam, dia hantam balik. Ada yang balas dendam. Ada yang meningkatkan dirinya nak jadi baik. Tapi yang lebih penting ialah ilmu. Kerana tak bermakna kita baik bodoh dah. Tak bermakna kita ni hidup okey semua okey, apa pendirian tuan? Bolehlah. Malaslah nak cerita. Tapi dia tidak cuba memahami banyak perkara. Dan banyak perkara dalam hidup ini ada yang kelas rendah lah. Mengenai orang. Apa berlaku ni, siapa kena langgar, atau mengenai peristiwa, atau mengenai siapa yang fitnah tu, siapa yang buat tu, nak tahu lah apa, siapa yang kena gangguan ni, kena serangan seksual yang kes ni, masing orang sibuk. Jadi orang kata itu lesser minds, itu otak-otak yang lebih rendah. Ya, lepas tu yang pertengahan lah. Okey, nak tahu ilmu lah, nak tahu prinsip, atau nak tahu fiqah dia, peraturan lah. Itu masih lagi rendah. Tapi orang nak tahu usul fiqh, usuluddin, usul hidup. Apa usul ayat ini? Apa maksud ayat ini? Alif lam mim ni contoh. Imam Mahdi ni betul ke tidak? Itu masih rendah lagi, masih orang. Bila berlaku hancuran ini masih pertengahan kerana peristiwa. Tapi siapa aku? Kenapa aku dilahirkan di dunia? Kenapa saya jadi kaum sekian? Kenapa kaum itu pula memerangi saya? Saya tak ada berdosa apa? Apakah saya nak balas dendam balik? Itu masih rendah lagi. Kita pergi lagi tinggi. Siapa pencipta aku? Mesti ada seorang pencipta. Apa ayat dia? Apa kitab dia? Oh, ini kitab dia. Bagaimana saya nak pelajari dia? Alamak. Jauh pula bahasa Arab dengan bahasa Cina cukup jauh. Ikhtiar. Itu hidup yang baik. Dan hidup ini boleh mengakibatkan sama ada dia lepas mati, dia jadi korin, atau dia jadi nufus, atau jadi malaikat. Saya cerita ni daripada sana. Saya masih lagi belajar. Saya masih tak yakin berapa perkara. Kerana orang tu yang lebih mengetahui, dia dapat menerangkan setiap pertanyaan kita. Jadi, saya masih belajar. Saya masih belajar. Siapa yang nak ambil, kalau dia mati di situ, ambil di situ, saya tak bagi, orang kata apa, tauliah lah. Tak menghalalkan lah. Kerana saya masih menuntut halalnya ilmu ini. Ya. Jadi kalau macam kita ajar komputer, kita ajar satu bab, pernah saya ajar di Thailand. Satu bab dia rasa confident, dia tak mau terus bab kedua. Dia jimat duit, lepas tu dia lagi bayar saya banyak duit kerana sistem jahanam. Okay. Jadi ilmu ni kita terus belajar. Siapa yang minat, boleh datang jumpa saya dan saya beritahu siapa gurunya dan sebagainya. Buat masa ni saya tak akan dedahkan. Dan ini bukan kisah Imam Mahdi. Ini kisah orang yang pakar tak ada buku Quran. Dia beritahu dan saya dah dengar banyak pakar dan saya dah duduk lutut ke lutut beberapa orang. Ini cerita lain, ini cerita lain, ini cerita lain. Korin ini sampai begitu. Ada yang sampai begini. Jadi saya dapat dari satu pihak yang saya lebih menaruh harapan dia akan bagi saya khatam habis.
Ingat ini keyword khatam habis. Kerana kita macam belajar bab komputer, kalau kita belajar halfway tak khatam rosak. Jadi orang kata kalau tak ada guru sesat tak betul. Tak ada ilmu sesat. Tak ada ilmu dari Allah, al-haqqu min rabbi. Sesat lah. Kadang-kadang guru ni ajar sekian, saya percaya semua yang katakan sesat di istilah sesat ini adalah bukan dia sesat. Dia ikut separuh jalan. Ada yang ikut Nabi. Kenapa dia sesat? Ada yang bapa dia Nabi. Kenapa dia sesat? Kerana dia tak ikut habis. Ini kepercayaan saya lah. Jadi kita semua orang baik. Bukan kita mau sesat. Mereka yang buat dulu. Mereka pendatang. Kita bukan pendatang. Okey, tak apa. Itu memang membakar semangat lah. Tapi ini kepada saya lebih membakar semangat saya. Okey, bila seorang itu mati, bergantung pada apa dia amal di dunia ini, iaitu memahami Allah, mengenal Allah, melakukan apa yang Allah suruh. Iaitu, dia macam berpusing mengenal Allah. Berusaha untuk mengenal Allah. Bersedekah ialah untuk rapat diri kepada Allah. Ya. Melakukan kebaikan ini, menyampaikan sesuatu dengan cara lisanul bil hikmah, dengan apa ayat yang Allah suruh dalam Al-Quran, sampaikan walaupun satu ayat, dalam keadaan baik. Boleh dengar. Dalam makna bila Allah suruh amilu wa innal ladina amanu wa amilu solihah, dia lakukan saja, dia submit kerana dia harapkan kebaikan, dia nak ganjaran daripada Allah, pahala. Dia nak Allah, kerana Allah sebut dalam Quran juga, takwa pada aku kurniakan kamu ilmu furqan. Kita nak ilmu furqan. Ilmu furqan ni bukan sebarang ilmu. Furqan ni Syekh Sufi saya mula beritahu, dia membezakan antara hak dan batil. Sebenarnya ilmu ni bezakan hak dan batil. Macam orang tanya saya, padu ni mana yang betul, mana tak betul. Ada yang betul, ada yang tak betul. Jadi kita bagi penerangan supaya dia, okey, hacking ni macam mana? Kod ini macam mana, selamat ke tak selamat? Makanan ni macam mana, bagi khasiat ke tidak? Ya. Jadi dia satu proses. Bila kita beriman, beramal, nak soleh, bukan sebarang amal macam Kristian, dia amal saja tapi tak soleh, kerana dia rosakkan amalan dia kerana tak ada ilmu. Kita tak nak. Ya. Jadi sesiapa yang ada mursyid ke guru ke apa, you tengah usaha. Ini yang saya nak kata. Bukan kata ikut orang ni, ikut B, tak ada. Saya dah duduk lutut dengan Syekh Imran Hussein, Syekh Abdul Qadir As-Sufi, Dr. Hani Achan, tak sempat Buya Syakur. Saya dengan Tok Guru Melayu, ramai nama. Saya tak bisa, ada yang Tuan Guru Nik Abdul Aziz, Ustaz Abdul Hadi Awang pun saya tanya bab ilmiah. Kenapa mereka kafir ni Ustaz? Jadi Ustaz Ghazali Din, Ustaz Fadil Nur, Yusuf Rawa pun kerana kita nak ilmu dengan orang Badui, dengan orang Israel, Yahudi pun saya tanya bab ilmu. Ya. Jadi di mana saya pergi, saya cuba kutip dan bukan payah untuk nak sampaikan. Jadi saya sampai ala kadar ini, saya masuk tajuk, nak kecam, sila tanyalah, sila berujar, kerana saya masih mencari. Kalau ada point, kadang orang ada bagi saya point, saya belajar daripada anda. Ada orang bagi saya point, saya terus ubah 90 darjah ke 180 darjah, ada. Kerana saya tak boleh bagi contoh. Bila teringat contoh, saya akan beritahu. Dululah saya sebagai Kristian dulu, saya ikut. Saya naik, bila padri tanya siapa nak serahkan semua hidup dia untuk Isa, saya angkat tangan. Saya tengok ada orang angkat tangan kat gereja. Saya angkat tangan, saya nak mati untuk Isa. I will die for Jesus. Lepas tu saya memeluk Islam. Mesti padri itu terkejut kan. Kak, saya akan cerita kat padri itu kalau dia masih hidup. Tujuan saya ialah saya nak tahu kebenaran. Kalau awak kata Nabi Isa, saya ikut Nabi Isa. Awak kata Nabi Nuh, saya ikut Nabi Nuh. Sekarang ada orang beritahu saya Nabi Muhammad, Rasulullah. Saya ikutlah, saya tengok apa yang saya dapat pelajari dan sebagainya. Okey. Bila dengan usaha yang baik ini, bertadabbur, melaksanakan apa yang Allah perintah dengan ayat yang betul. Macam doa, saya dapati amin ini, saya tak dapat jumpa sumber, saya tak habiskan doa dengan amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya tak sebut amin kerana saya tak jumpa sumber dia. Okey?
Jadi saya tanya orang yang lebih mengetahui bagaimana para rasul menghabiskan doa mereka. Mereka jawab adalah yang saya cerita surah At-Taha ayat 114 ke mana ke, iaitu lebih kurang innallaha samiul alim. Rabbi innaka samiul alim. Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mendengar doaku dan kau maha mengetahui. Kalau orang doa untuk saya baik-baik, Apek, harap Apek dapat lagi cucu. Bagus, saya yang kata innallah samiul alim. Atau tabaraka minkum tabaraka. Ya, itulah yang macam ucapan hari raya. Tak lama lagi hari raya, orang kata maaf zahir batin. Salam Aidilfitri Mubarak. Tapi sambutan ucapan Aidilfitri yang lebih tepat, saya pergi cari. Saya cari sampai ada satu blog Indonesia pun kata dia tengah mencari. Saya sampai jumpa orang kat Jakarta dalam blog dia. Dia pun kata aku pun tanya soalan yang sama. Tapi yang paling dekat mereka dengar ialah tabaraka minkum min aidin afaizin lah. Dan Mahathir yang ucap macam tu. Saya tengok ucapan Mahathir hari raya yang original. Min aidin wa faizin tabaraka minkum tabaraka ya karim. Jadi saya ucap begitulah bila saya jumpa orang aidin wa faizin. Saya cuba carilah apa macam juga bagi salam. Orang kata assalamualaikum. Saya cari yang Quran, para malaikat menyambut orang ahli syurga, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi saya pun ikutlah assalamualaikum. Orang berkata aku ikut Quranis. Tidak, kerana Quranis pun ada langgar ayat Allah. Sesiapa yang langgar ayat Allah, saya berpisah. Contohnya mencemooh orang, saya berpisah dengan dia. Mencemooh antara orang beriman, saya berpisah dengan dia. Mufarakah, kerana surah Al-Hujurat ayat 9 kata, perangi mereka yang memerangi orang Islam, orang beriman. Di kalangan orang beriman, berdamaikan mereka. Itu sebab kes Abid Liu, kes Firdaus Wong, saya pergi jumpa Firdaus Wong. Saya jumpa dia cara one to one. Okey Firdaus, saya cerita kat saya one to one. Dia cerita kat saya lah, okey ni fitnah, ini jenayah, okey saya dengar, okey saya puas hati. Sekarang pula stalking. Dan dikaitkan pula lagi dengan kawan kita ni Firdaus Wong. Jadi sekali lagi saya kena terpaksa jumpa dia. Saya tak boleh prejudis. Saya tahu banyak orang tengah hentam dia, ada banyak orang pula tengah sokong dia. Begitu juga Ridwan T. Ridwan T ni saya ada masalah sikit. Saya kawan dengan dia lama dulu, ada bergaduh sikit. Firdaus Wong belum bergaduh lagi. Jadi saya akan jumpa Firdaus Wong. Okey Firdaus, brother, you know me, you tahu saya. Okey, you tahu saya dan Allah lebih tahulah saya dan awak. Kerana Allah suruh dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Dalam apa yang kamu bicara, Allah yang ketiga, dia yang tahu apa rahsia hati masing-masing. Ini yang harus kita takut, dan kerana Allah suruh kita takut tu. Okey. Dalam semua usaha kita baik, bila kita mati esok, menurut satu tafsir ini, nanti ada tafsir lain, tuan-puan bolehlah berkongsi. Menurut tafsir ini, kita boleh jadi, kalau kita betul amalkan semua, kita ada ilmu, kita arifin lah, mengenal Allah, kita ke jannah paling tinggi Firdaus, kita malaikat. Kita macam malaikat. Atau malaikat. Menurut tafsir ini, malaikat. Dan boleh membantu orang balik, dan dia tak berhenti belajar. Kerana ilmu ni tak terhingga. Mengenal Allah ni tak hingga. Sehingga pada jannah, dia masih terus belajar. Ini seronok ni. Kerana ada ayat. Ini ada ayat. Ini ada ayat. Salam kembali kepada saudara Nizam. Wih, pagi-pagi tak tidur ni. Ini orang jual burger kat NSK Kuchai Lama. Ini mesti dia tak tidur ni. Okey. Jadi, ada satu ayat kata, bila mereka diberikan buah-buahan makan. Siapa pernah ingat ayat ni? Ini masalahnya kita kena tahu ayat-ayat ni. Saya pernah terbaca, dan ini ayat dalam Al-Quran, boleh sahkan sendiri. Saya tak tahu ayat keberapa. Tapi maksudnya, mafhumnya begini. Bila mereka diberikan makanan, kan diberikan buah-buahan. Sungai-sungai mengalir di bawahnya. Berikan makanan, mereka kata apa? Ini yang kita pernah makan di dunia. Mustahil. Kerana buah-buahan di akhirat tak sama buah-buahan di dunia. Nak durian. Nak bidadari. Tak sama. Dia dalam keadaan yang langit dan bumi. Dia dalam keadaan yang tak pernah mata memandang. Tak pernah telinga dengar. Tak pernah tangan sentuh.
Tak pernah manusia sentuh. Macam mana tu? Jadi, buah-buahan itu maksudnya ilmu. Rezeki di tepi Maryam. Maryam, Zakaria datang, tak ada siapa mengajar kau, tak ada siapa bersama kamu. Bagaimana ada rezeki di sampingmu? Ya. Jadi, rezeki di tepi itu, makanan di tepi itu, mutasyabihat dengan ayat tadi itu, ilmu. Maryam dikurniakan ilmu. Tapi Israeliat, Kristian, dia tafsir macam-macam. Masih Ibnu Isa, Ibnu Maryam ni, mereka tak faham. Masih Ibnu Maryam perlu dibaca dengan surah Al-Imran. Kerana Maryam keluarga Imran. Maryam keluarga Imran. Lepas Baqarah, Yahud, dia pergi ke keluarga Al-Masih. Lepas tu pagi surah Maryam. Dan semua tu mula dengan Zakaria, Yahya, Maryam. Zakaria, Yahya, Maryam. Jadi, mursyid yang mengajar ini, dia mengajar tertib itulah. Dia tak ikut Israeliat. Banyak tafsir lain ikut Israeliat. Apa Bible cerita tentang Zakaria? Apa Bible cerita tentang Yahya? Apa Bible cerita tentang Maryam? Apa Bible cerita tentang Baqarah? Apa Bible cerita tentang Musa? Bible tak ada cerita tentang Muhammad lah. Ini kita dapat Al-Quran lah. Okay? Sekali lagi saya ingatkan ini daripada satu tafsir. Okay? Ada beberapa tafsir lain, Apik meneliti, tapi ini tafsir yang paling mendalam, banyak paling mutasyabihat. Bermakna diguna ayat untuk tafsir ayat diguna. Dan maksud mutasyabihat ialah dengan ayat hukumat. Hukumat mutasyabihat dalam erti mursyid ini ialah, hukumat ialah apabila anda bertadabbur, anda yakin. Hukum. Ya, semua orang beriman bersaudara. Maknanya ini hukumlah dan kamu. Kalau masih tak jelas, dipanggil mutasyabihat. Tak faham. Sama-sama. Yang Ibn Rushd kata, kalau tak faham, jangan ketepikan. Dia metafor. Contohnya jannah. Macam mana jannah ni kekal abadi, padahal Allah kekal abadi. Jangan tolak ayat tu. Dia ada metafor. Ya? Jadi anda usaha atas ayat tu, mutasyabihat dengan ayat lain, sehingga kamu jumpa keyakinan hukumat. Dia jadi hukumat. Sama macam Imam Ghazali, wallahualam, sama macam Imam Ghazali, dia dah tahu semua ayat, dia kata dia tak sampai aku yakin. Dia pergi mengembara dan dia tentu sekali melalui mutasyabihat itu, sehingga dia sampai hukumat. Dan apa ayat mutasyabihat? Siapa yang tahu ayat mutasyabihat akan dengar pada akhir itu kata, hanya Allah yang tahu. Dan hanya sedikit manusia yang tahu. Jadi Imam Ghazali antara ni lah, takrif saya lah. Kerana Imam Ghazali kata, saya dah tahu dan hanya Allah boleh beritahu dia tahu. Tapi Imam Ghazali berusaha dan dia tulis Ihya Ulumuddin. Yang Syekh Sufi saya kata jangan ikut kerana Madinah sudah ada. Quran sudah ada. Amal Madinah sahabat sudah ada. Sufi sudah ada masa itu. Itu masing-masing yang saya cuba satukan. Saya cuba buat theory of everything. Jadi orang yang baik dia dah sampai jannah malaikat. Okey. Yang lepas itu, sekarang kita pergi Korin, dipanggil nufus. Nufus ini terperangkap. Dia nak masuk syurga, tetapi dia tak cukup ilmu dia. Bermakna hanya arifin saja. Kita tak boleh masuk syurga, kita tak kenal wajah Allah. Kita tak boleh tak kenal Allah lah. Jadi dia kembalikan ayat yang celaruan tadi maknanya ya ke? Ya Budi Razak ya. Mutasyabihat ni kerana dijelaskan oleh ayat tu sendiri, ada yang hukumat. Hukumat namanya you boleh rule lah, you boleh bertindak loh. Ini ayat coding ni. Ni clear ni boleh execute. Ni ayat ni kita sama-sama. Ni kena hacking ke apa ni. Contoh yahdi man tasya. Selalu kita katakan Allah bagi hidayat kepada siapa yang dia suka. Menurut musyrik ini tak boleh baca ayat tu. Itu ayat memeli Allah. Itu ayat Jabariyah. Faham tak? Allah boleh buat apa dia sukalah. Allah kulli syai'in qadir. Itu ayat Jabariyah. Saya lama saya dah baca ayat tu. Patutlah doa kita kadang tak sampai. Contoh Allahumma. Dia kata Rabbana, Rabbi, Ihdina, Iyaka. Itu cara doa. Alhamd. Ya? Ucap salam begitu. Jadi bila kita ikut ayat yang betul,
Tapi sekarang banyak ayat Allahumma yang Buya Syakur sendiri menyoalkan. Jadi bila Buya Syakur, seorang alim epistemologi ayat, dan dia kata ini ayat Ibrani, dan Mursyid ini pun mengesahkan ayat Ibrani, 5 ayat dalam Al-Quran, doa Allahumma ialah doa Ibrani yang menyesatkan. Jadi saya tak buatlah. Jadi bermakna hukumat dan mutasyabihat ialah bila kita amalkan sesuatu, doa itu dia ceraru, dia tak clear, kita main ikut saja, tak boleh. Saya bagi contoh, Mursyid ni juga ajar baru ini tentang surah An-Nuh. Surah Nuh, Nabi Nuh. Dia kata baca surah Nuh, 28 ayat. Perhati tak, Nabi Nuh ni dia ada problem. Mula kita tak tahu, Nabi Nuh, Nabi hebat, dia nak batra dengan banjir, dia orang beriman, anak tak ikut dia, bini tak ikut dia. Sebenarnya ada problem, kenapa tak ikut? Jadi kita baca ayat tu, baru nampak. Sendiri nampak. Saudara pergi baca surah Nuh, 28 ayat saja. Baca tak sampai 2 minit. Baca terjemahan dia pun tak cukup. Anda akan lihat, Nabi Nuh sebenarnya, dia berdakwah. Dia berdakwah. Tapi cara dia dakwah ni ada problem. Dia pergi condemn kaum dia. Celaka sama kaum. Allah, musnahkan mereka. Ada tak doa tu? Allah, musnahkan mereka ni, zalim ni, kafirin ini. Allah jawab pendek aja dalam tu. Tapi orang tak perasan. Orang tak perasan apa Allah jawab dalam surah Nuh. Rasulullah perasan. Kerana Rasulullah bertakdabur. Rasulullah dia ikut apa yang kita cakap tadilah selama inilah. Dia tahu hukumat, dia tengok ini mutasyabihat, dia baca. Kerana dia Nabi juga, dia Rasul juga. Ni Nabi Nuh, dia banyak belajar dari Nabi Nuh, dari Nabi Ibrahim. Kerana dia tak tahu. Dia Nabil Umi, dia tak baca kitab. Bukan dia butuh huruf lah, orang kata, okay, fine, that's very good. Bermakna dia tak tahu kisah Nabi Nuh. Kalau dia tahu kisah Nabi Nuh, betul lah tuduhan musyrikin dan ahlu kitab. Dia ni dah dengar daripada orang ni masa dia pergi Suriah. Masa dia pergi Damashq. Masa dia pergi Mesir, dia berdagang. Dia kutip ni Quran ini, dia kutip daripada orang perjalanan. Lalu kitab mana, guru mana sesat semua ni. Siapa gurumu? Dia tanya dia kan. Jadi, bila dia belajar, dia bukan ambil cerita ni, sama kot dengan Bible. Tak. Dia tafsir sendiri. Dia tak tafsir bagi sahabat. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, apa maksud alif lam mim? Wallahualam. Sebenarnya dia tahu, menurut Mursyid ini, dia tahu, tidak ada satu ayat dia tak tahu. Orang kata dia diajar Jibril. Diajar beginilah. Macam guru silat tadi. Tunjuk. Macam tu lah. Saya dah ajar kamu. Kamu hack sekarang. Guru tolong bagi aku copy paste. Kena lempang lah. Orang nak, you supposed to do it yourself. Pergi exam. Copy. Fail lah kan. Tak boleh copy. Tak boleh taklid. Ini ayat dia belajar sendiri. Kerana Nabi juga ditanya, Rasul ditanya, bagaimana kita nak selawat kepada kamu bila turun ayat Allah wa malaikatu sallu ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallim taslima. Lalu para sahabat pun tanya, ya Rasulullah, bagaimana kita nak buat ni salu ni atas Nabi. Rasulullah jawab apa? Ini hadis hadis masyhur. Seperti mana ayat itu? Rasulullah tak tafsir lagi. Ya. Begitu juga benang putih. Ini bulan puasa kan? Makan dan minumlah kamu sehingga nampak benang putih di langit. Nabi tafsir tak? Tak tafsir. Apa buktinya? Kerana seorang sahabat betul-betul pergi ambil benang putih. Dia betul-betul pergi ambil benang. Kerana Nabi tak jelaskan. Nabi beritahu, waladhdallin. Cukup. Dan mereka pun dengarlah maksud ayat tu. Hendaklah kita bernasihat-nasihat ni dengan kebenaran. Bernasihat-nasihat ni dengan kesabaran. Sadaqallahul azim. Itu aja. Jadi bila Rasul kata makan dan minumlah sehingga jelasnya benang putih daripada benang hitam. Sahabat tak tahu, dia pandang sini. Jadi ada seorang sahabat, dia pergi ambil benang putih dan benang hitam. Bila letak bawah katil, tengok nampak tak dia lah benang putih. Lepas tu dia tunjukkan Nabi Rasul. Ni aku ada benang putih dan benang hitam. Rasulullah geling kepala. Menunjukkan dia tak ajar. Dan dia tak boleh marah. Dia bukan begitu. Dia fahamlah. Jadi dia bagi rahsia kepada sahabat itu. Ada sahabat yang dapat rahsianya.
Ada yang sahabat tanya, begini kan? Dia dapat. Yang tak dapat, Rasul tak cuba ubah, kerana masing-masing ada ayat turun, masing-masing nafs kena tanggung masing-masing. Tak ada siapa boleh tanggung bagi kamu. Siapa imam kamu? Kena sebut Quran. Tapi betul, saya ada mursyid ni. Tunggu ya Allah. Saya adalah ustaz tu, nanti dia datang. Ayat Quran dah bidas dah. Mana dia? Jadi ayat ini hukuman, bermakna tak boleh kompromi. Kalau Allah kata tak ada siapa boleh ambil beban, tidak ada diri nafs yang boleh. Lagi satu, menurut musyrik ni tidak ada roh, kita tidak ada roh, kita nafs. Roh ialah dari Rohul Kudus, ditiupkan dan ditiupkan ayat Allah. Bila ayat Allah sampai dalam dirinya, itu yang mengandung. Ayat Allah sampai dalam manusia, dia hidup. Bila ditarik ayat Allah, itulah. Ini tafsir yang menyimpang, dia makin luas. Kita pergi pada main pokok lah ya. So, kita jadi malaikat. Kalau kita tidak sampai malaikat, kita nufus. Nufus ini, dia balik ke dunia, dia bersama keluarga dia, dan dia belajar lagi. Dia kena belajar dengan ahli keluarga dia. Mungkin guru dia, mungkin anak murid dia, mungkin orang selepas dia, yang bagi dia keterangan tentang ayat-ayat tadi semua. Anda dah belajar ayat tu, anda selamat di jannah. Dan tak berhenti belajar. Dan malaikat di jannah ni, dia bukan satu tempat lain daripada bumi. Dia datang ke bumi. Malaikat, bermakna betul lah ada malaikat ni. Mungkin daripada keluarga sendiri. Okey. Jadi itu nufus. Korin itu dah jahil, sesat, tak kenal Allah, tak kira siapa. Bila dia tak kenal Allah, tak kisah dia ahlu kitab, tak kisah dia anak Nabi, ya, dia dalam jahanam. Tapi sekali lagi, ini bukan alam lain. Ini bukan satu alam asini. Dia bukan alam yang di sanalah jahanam. Ini bumi. Ujung langit tu tak. Dia dimensi lain, tapi orang kata kuantum fizik lah. Saya tak maulah cemarkan dengan kuantum fizik. Kita pun tak mau bayang-bayangkan, tapi dia hadir. Korin dia hadir, dan kerja dia kerana dia jahil, dia sesat, dia lagi cuba menyesatkan. Ya? Dan dia boleh selamat ialah bila orang yang dia dah sesatkan tiba-tiba jadi beriman. Payah ya? Orang yang sesat, dia boleh beriman, dia kena melalui satu proses, dia kena insaf. Macam Saidina Umar, dia jahil, dia nak lawan Rasul. Dia kata, siapa yang dengar ayat Quran ni, aku ajar dan pedang ni. Sekali orang kata, balik rumah kau, anak saudara perempuan kau dah ikut Muhammad. Dia marah, dia pergi, dia nak hentak pintu, selalu buka, dia terdengar. Sebelum dia hentak, dia terdengar ayat dibaca oleh anak perempuan, saudara perempuan dia, tersentak dia. Ini orang jahil, bertukar beriman. Macam saya. Macamlah ya. Jangan. Saya dulu Kristian, saya baca Bible, orang kata doa name of Jesus, saya tak rasa sangat. Bermakna Allah letak sedikit kebaikan lah, Alhamdulillah, dalam diri saya. Saya pun tanya padri, kepada siapa saya berdoa. So di gereja mana? Adalah satu gereja, tengah berdoa, dia kata pray to God, Holy Spirit, Father, Holy Spirit, Roh Kudus dengan anak Tuhan. Sekali padri tu depan saya, dia kata siapa nak tanya apa soalan? Best lah aku ni, angkat tangan. To whom am I praying? Kepada siapa saya berdoa? Oh, padri itu menjawab, you rasa kepada siapa? Pandai pula dia. Saya rasa kepada ayah lah. Kerana ayah, anak, Roh Kudus, saya tak ada pilihan. Dia tak ada sebut Allah pun. Kalau di Sarawak, dia sebutlah Allah kan. Kalau ada stokin, siapa ini? Mana tahu stokin tu bawa orang beriman. Kenapa ada ini? Contohlah ya. Peristiwa hidup saya, peristiwa ini dalam hidup saya yang bawa saya kepada beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi bila saya tanya itu, mungkin Allah masa itu bagi hidayah. Carilah aku. Sampai akhirnya bila saya jumpa Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayah saya meninggal, dikatakan Korin lah.
Dia tak kenal Allah. Sebenarnya ayah saya ada proses juga. Dia pernah sujud. Dia pernah sujud. Sebagai Kristian dia pernah sujud. Dia kata cara orang Islam solat tu betul. Dia pergi sujud. Depan saya. Saya tidak ada relationship yang baik dengan ayah saya lah. Saya dah cerita. Tapi saya tak ingat sampai sekarang. Mudah-mudahan itu tanda Allah bagi iman. Wallahualam. Kerana kisah Korin ini, katakan dia Korin. Ayah saya ini kafir. Dia Cina. Macam saya Cina. Dia mengira dunia tidak mengenal Allah. Dia baca Quran, dia kata Muhammad pandai menulis. Jadi Muhammad pandai menulis. Saya memberitahu dia, ayah, Quran ni bukan ditulis oleh manusia. Contohlah, ini dialog antara saya dengan ayah selepas saya memeluk Islam. Jadi, tentu ayah saya terfikir, ayah saya orang bijak. Ayah saya orang terlalu bijak. Asyik pergi kasino. Dah lambat dulu kasino buka habis semua kerana dia nak lawan kasino. Mana boleh menang? Nak lawan kasino, nak lawan kartel tak boleh menang. Apa kedana dia. Jadi dia jadi Korin, dia masuk jahanam neraka. Ayah saya, atuk saya, moyang saya dia terperangkap sehingga salah satu anak dia datang nak cuba menyesatkan. Okey. Korin ni cerita Korin. Anak dia beriman, dia terbelajar daripada anak dia. Itu sebab menurut mursyid ini, dia kata baca 3 kul, 5 kul, jangan buang kul. Inilah saya berpisah dengan Quranis. Sekarang Quranis kata, bodoh. Orang dah kata, katakanlah. Awak jangan katakanlah lagi. Macam kan? Dek, beritahu dia nasi lemak 3, kita mau pergi sana. Beritahu dia nasi lemak 3. Beritahu siapa? Jadi, menurut Quranis, buang kul. Menurut mursyid ini, jangan. Kenapa? Siapa boleh jawab? Kerana kul itu ialah untuk Korin. 5 kul nampak tak? Sekarang dah faham Kul surah jin. Dah nampak Kul ya kafirun. Mana saya baca ini berkorin saya lah. Mungkin ayah saya. Mungkin nenek moyang saya yang kafir. Jadi kita rasa macam satu tanggungjawab tau. Kul ya kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'bidun abun. Wala antum ana a'bidun abun. Wala antum a'bidun abun. Lakum dinukum waliyadin. Okay. Kul. Ini paling penting ni. Kul. Wallahu ahad. Katakanlah. Tuhan. Dia. Allah. Itu. Esa. Ajar dia. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Kan ayah aku Kristian kan. Jadi kita ajar Korin dia. Kul wallahu ahad. Dia tak ada roh. Dia bukan arwah. Tak ada siapa Allah. Allah Yaham ialah. Kita sebut atas roh. Rahmati dia. Nafs dia. Nufus dia sama dalam malaikat. Nufus ada Korin. Jadi katakan itu Korin lah. Katakan itu ayah saya. Jadi saya ajar Korin ayah saya. Korin orang jahat yang datang kat kita. Ada Korin. Dia bisik kat kita. Dia buat kita macam-macam Katakanlah dia Allah satu Esa. Dia segala bergantung. Ya. Allah Samad. Allah segala bergantung. Tidak beranak atau dilahirkan. Dan tidak ada satu sama dia. Baca. Itu yang Syekh Sufi saya kata, baca Qul Huwallahu 10 kali sebelum tidur. Okey? Baca lagi. Kul a'udzu birabbil falaq. Jangan buang kul tu. Jangan kata a'udzu birabbil falaq. Tidak. Masa awak baca pada diri, awak boleh buang. Saya rasa baik jangan buang lah. Ya? Kerana dia ada Korin, ada malaikat. Kita baca macam kita bagi salam. Lepas solat, Assalamualaikum. Kepada siapa? Malaikat. Banyak lagi kisah malaikat ni. Okey. Jadi, bahawa aku berlindung, katakanlah kita ajar Korin ni. Katakanlah aku berlindung dengan Tuhan. Falak Rabb. Falak. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan yang kami cerita, daripada kejahatan yang makhluk ni engkau ni min syarri khalaq, min syarri nafasati daripada nafs. Nampak tak? Baru faham mutasyabihat ni. Alhamdulillah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Hasad ni semua dari mana? Dia lah. Korin lah. Bisikanlah iblis lah.
Kita orang baik. Kenapa hasad dengki? Ya tak? Mereka hasad dengki dulu. Mereka kaya, mereka usaha. Mereka sapu semua katil kita. Allahu Akbar. Okey. Jadi, Qul a'udzu binnas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kejahatan manusia. Alladzi waswisu fi sudur, orang kata dada. Tapi ada orang kata sedar, sudur, kesedaran, sudurinas. Mana sedarlah. Dia bukan ada ke dengar? Tak ada. Dia dalam suara. Cilakanya. Ego. Bantai. Bakar. Melenting, melatak, mengamuk. Dia sedar. Dia tak boleh pergi ke akhirat. Sebenarnya saya dirasuk oleh jin Allah. Saya dirasuk oleh Qorin. Mereka ni pendatang ni semua ni. Melainkan Apek seorang lah. Mereka ni. Sebenarnya Apek pendatang juga dengan izin. Ya. Allah jawab apa? Awak bertanggungjawab atas tinggalan. Kalau kamu bunuh orang, kamu dihukum. Begitulah. Ya. So, sudurinas minal jinnati wan nas. Dan menurut seorang tafsir lain, saya dengarlah daripada ni yang Kedah punya dah meninggal, dia kata jin ni pun manusia juga. Tapi manusia sekian ini, dia mungkin kaum lama, piramid ke, Anunnaki ke, wallahu alam. Saya nak pergi pada untuk diri saya. Jadi bila sebut Qorin ini untuk diri saya. Ada panjang lebar lagi, saya lebih kurang dah bagi sedikit lah indicationnya. Saya tak boleh cerita penuh, kena anda kena usaha sendiri. Menurut mursyid ini, kalau lepas kita ceramah, orang balik tidur, kita kena tau. Kerana kita tak guna lisan bil hikmah. Kita tak beritahu dia kisah-kisah zikir. Lepas saudara semua dengar ni, saya dengar ada 16 apa kan. Nanti lepas tu beratus ke, saya pergi kat YouTube ke, mungkin beribu dengar. Lepas hasil mereka dengar, merepek lah, saya dah gagal. Tapi di tangan Allah kan, Nabi Nuh, apa ni orang dah dakwah siang malam tak mau dengar, Allah musnahkan mereka. Itu Nabi Nuh. Tidak dianjurkan doa tu. Doa Nabi Nuh tu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Dia tak sampai lagi. Muhammad belajar daripada surah Nuh, dia tak lakukan apa surah Nuh buat. Dia tak doa seperti mana Nabi Nuh doa. Bagaimana Rasulullah doa? Bagaimana Rasulullah doa? Di Taif buktinya. Malaikat turun, tengok. Malaikat kan siapa dia? Malaikat ni macam, dia pula macam menghasutkan. Dia kata, macam perintahkanlah Rasulullah, Habibullah, kekasih Allah. Niscaya kita balikkan bumi Taif. Kan? Rasulullah dah belajar daripada surah tu? Tidak. Maknanya kalahlah Qorin. Mana yang syaitan iblis di keliling. Ada keliling Rasulullah. Ini hebat ni. Lailatul Qadar ni. Turunnya ayat. Tak apalah. Wah, macam Salahuddin. Jadi Salahuddin Ayyubi macam di Jerusalem. Fahamlah ayat tu. Sekarang boleh pergi. Rogol semua. Rampas semua. Cincang semua. Rampas semua harta mereka. Dah menang. Salahuddin Ayyub dah menang. Dia jawab apa? Semua askar kamu dibebaskan. Kami beli, kami bebaskan. Dia dan abang dia, Salahuddin. Mereka ada rampasan duit. Mereka bayar tu bagi balik sedekah kepada umat. Okey, saya beli hamba-hamba ni yang kita dah kawan. Saya beli semua ni. Sekarang awak bebas. Mesti ada yang memeluk Islam kan? Awak bebas. Dia dah lakukan bebas. Ni duit. Saya beli dengan duit ni dinar ni. Okey, bagi Baitul Mal. Ada tak lagi orang amal macam ni? Semua bergaji. Ada tak orang macam ni? Semua pencen. Ada tak jiwa. Jadi Salahuddin jadi legenda. Kerana dia menurut surah Nuh, penyelesaiannya oleh Muhammad di Taif. Bukan ampunkan. Ni mursyid ni pun beritahu, tak boleh minta Allah ampunkan orang kafir. Kenapa? Dia Jabariyah lah. Allah nak bagi hidayat dan ampun siapa dia kendaki. Itu doa Nabi Isa dalam Bible. Kalau kamu menghukum mereka, kamu maha menghukum. Kalau kamu maafkan mereka, kamu maha pengampun. Tak boleh doa begitu. Dia terpulang pada Allah. Itu sebab
apa pernah kata, kalau kita minta izin Allah, tak boleh minta seolah dia akan bagi izin. InsyaAllah. Tak boleh. Demi insyaAllah ni kena satu kesedaran yang dalam, engkau sajalah boleh menentukan. Itu macam. Bila dengan izin Allah, Allah berikanlah izinmu. Macam tu. Bila memuji Allah kan, hanya Allah memuji Allah. Itu Ibn Arabi Syekh Imran Hussein, cara yang Allah mau dipuji. Cara kita, Alhamdulillah, menang saham. Ya, tanpa ilmu lah. Tanpa tahu siapa tu Allah. Cilaka engkau letak Allah pada stokin ini. Seolah Allah nak dipertahankan. Tak pun mendekati ayat Allah. Tak pun membesarkan Allah dalam ayat-ayat begini. Nampak? Jadi kita bagi orang kesedaran dengan cara lembut. Tengok, saya mainkan isu stokin ke apa. Saya cerita dengan cara, saya tukar ayat saya tau. Sebelum saya tekan post. Cilaka ini orang dia cakap apa, aku merepek. Lepas tu aku fikir balik. Ini ke cara Nabi? Ini ke cara Rasulullah? Mencemooh orang, menakutkan orang, mengajar orang? Tidak. Mengajak orang. Bukan mengajar orang. Ya. Mengajak. Call people to Allah. Ini Syekh Sufi saya. Nanti besok di akhirat, kata Syekh Sufi saya dah ajar. Syekh Sufi saya kan tanpa aku. Aku ajak. Ajak. Bukan ajar. Itu sebab Syekh Nakib Al-Atas kata tidak ada tarbiyah. Takdib dia. Ada takdib. Jadi, saya tak boleh ajar. Saya ajak kepada kalamullah. Akhir ceramah ini, kalau saudara pergi buka Quran, Alhamdulillah saya dapat ganjaran. Kalau saudara tak buka Quran, saya gagal. Sila unfollow saya. Macam tu Al-haqqu min Rabbi. Kebenaran adalah Tuhanku. Dia mengajak. Bukan mengajar. Manusia tak suka diajar lah. Kita panggil patronize. Tengok Firdaus Wong dia cuba mengajak orang kepada Islam lah. Kata, Jesus, we love Jesus, we love Muhammad. Pun orang kecam dia. Saya tengok orang Kristian pun kecam dia. Saya buat satu TikTok ni Firdaus Wong. Habis semua Kristian, Hindu semua kecam Islam lah. Saya sedih lah. Lepas tu saya tengok Firdaus Wong pun reaksi balik. Saya tengok satu TikTok dia belakang, dia reaksi balik. Ini bahaya ni tuan-tuan. Bila kita berdakwah, kita kena sifat Rasulullah. Orang baling batu tau. Peristiwa Taif ini penting. Peristiwa Taif ini untuk mengajar kita. Nabi di baling batu ni. Dia ada seorang sahabat saja bersama dia. Nak buat apa? Lari ya. Lari, malaikat turun. Ini hebat tak? Malaikat lah. Engkau ada siapa? Kita ada siapa? Malaikat tau. Dan malaikat kata, sebut saja. Sebut saja. Subhanallah. Sebut saja kekasih Allah. Niscaya aku balikkan. Malaikat ni diberi kuasa balikkan bumi. Tapi sebut saja. Sebut saja. Say. Macam mana ni? Kamu nak syaitan tepuk ke? Dan Nabi Nuh, dia belajar di sana lah. Nabi, mereka kata Korin ni, semua malaikat ni, nufus ni, semua Nabi ni hadir. Ada orang kata hadir kan, jumpa mimpi ke apa, itu lain cerita lah. Jangan pegang tu. Mursyid saya tak pegang tu. Bahawa dalam alam ilmu ini, Rasulullah belajar. Kena batu lah. Budak-budak pula tu. Orang muda aja boleh baling batu. Yang tua-tua ni cucuk belakang. Kena sampai mengalir, sampai ke tumit. Tak ada api kemarahan pun pada Rasulullah. Subhanallah. Bolehkah kita macam tu? Boleh. Kena jawab. Biiznillah. Dia ada doa dia, bukan amin. Dia doa ialah Rabbi, ada doa dia. Bahawa Allah kurniakanlah. Maksudnya ialah Allah kurniakan pada aku. Kalau kita baca satu ayat, diberikan anak yang soleh. Allah kurniakan padaku. Ini doa Nabi-Nabi yang baik. Doa. Kurniakan pada aku. Sesungguhnya engkau Sami'ul Alim. Rabbi innaka Sami'un Alim. Tuhanku, sesungguhnya engkau mendengar. Jadi bila kita doa dengan Allah hadir, doa yang baik.
Tapi kita doa berlagu macam Allah tu topekong. Selalu saya kata, macam topekong Allah tu. Awak ni mencemar Allah pada seloka ini. Seolah Allah tu tak hadir masa awak ucap tu. Tak ingat pun peringatan Allah. Kalau berdepan dengan keadaan macam ni, apa nak buat? Sepatut kita berdakwah. Mana bos kekemat? Tauqiyah. Saya nak bagi nasihat lah. Ini nama Tuhan lah. Tuhan awak. Tuhan awak. Tuhan Kristin pun Allah. Ada tak? Ada tak orang yang jumpa stalking itu pergi pada bos? Tuan lah, saya nak jumpa lah. Ini stalking lah. Kena cari ni sebelum viral ni. Kalau tuan je kata, pola lah. Itu pun kita tak viralkan. Kita sampai kepada dia. Kalau dia dapat hidayat, daripada contoh kita, apa jadi daripada kita? Dapat ganjaran. Dia pula dapat hidayat. Sekarang, kita dah cetuskan ramai orang benci. Benci Allah. Benci kalamullah. Subhanallah. Bukan kuasa kita lah. Kita kata biar dia benci. Tak boleh. Kita akan jadi korin. Esok di akhirat, kita masuk jahanam kerana orang yang kita bawa kepada jahanam. Kata-kata kita. Ini yang saya belajar dari musyrik ni. Jadi saya takutlah. Siapa yang tahu ini, alamak, saya tanggungjawab ni kepada ibu saya, ayah saya, keluarga saya, kaum saya. Tak kisahlah ada kaum lain kecam aku lah. Apek, pergilah dakwah ke kaum kamu. Sibuk kaum Melayu buat apa. Ada macam tu. Jadi saya kena jangan ambil kat hati. Jangan ambil hati. Sebenarnya saya ada darah Melayu sikit tau. Ada 5% tau. Tapi tak apa. Dan orang Melayu ada darah Cina sikit tau. Yunan mah. Tapi tak apa. Jadi itulah saya nak sampaikan di sini. Bahawa ayat-ayat mutasyabihat ni menarik. Kita sentiasa bertadabbur Quran, terutama bulan Ramadan ini. Bila kita baca, kita, kau tahu bahasa Inggeris, pergi Corpus Quran. Corpus.quran.com. Sekarang saya bagi alat lah. Kita tak bagi orang alat ya. Alat hacking. Corpus.quran.com boleh Google translate kepada Melayu. Corpus ini dia pergi tafsir bedah setiap ayat sehingga pada hurufnya. Contoh solat. Solat kalau bedah pada maksud hurufnya, tulang kecil di belakang. Dia kecil saja. Tanpa dia kita jatuh. Itulah tiang. Adin pertukaran. Jadi korin apa? Iblis apa? Pergi cari Siapa yang tahu korin kan? Google Lisanul Arab. Siapa yang tahu bahasa Arab? Lisanul Arab. Atau Corpus.Quran. Lepas tu copy atau dia ada translator dia. Bahasa Indonesia ke Malaysia ke Indonesia pun kita faham. Supaya kita dapat tahu, korin ni apa. Kerana ada ayat surah Az-Zukhruf. Dan banyak ayat, berapa ayat lain. Bila kamu berpaling daripada Allah, ini berpaling lah ni. Tak mau baca ayat kan? Dah khatam dah, ini berpaling. Tak tahu makna, itu berpaling. Tak kisah pun apa Allah sampaikan. Susah payah, melalui Rasul. Mana itu berpaling. Jadi, bila kita baca tu, surah Az-Zukhruf 36 kata, sesiapa yang berpaling daripada peringatan kami. Peringatan dalam ayat lah, bukan berpaling dari ayat. Peringatan kami, ayat kami dah sampai peringatan. Ini kod saya pasti engkau hacking. Bila engkau tak berpaling daripada hacking ini, engkau tak pakai saya punya kod. Tapi Apek ajar itu Java. Saya bukan ajar Java. Saya ajar itu Ayah, ni orang susah. Susah mau ajar dia. Saya kata kerja kuat macam semut, bukan suruh jadi macam semut. Faham tak? Okey, faham lah. Ini semua bijak ni. Bijak. Stalking sekejap dia dah faham lah. 5 dalam 18,000. Kamu terfikir. Dia niat ke nak menghina Islam ni? Tak. Kita panji ni. Panji hijau hitam ni. Tak apa. Tak apa, saya tak ada cemooh siapa. Saya perdamaikan. Kita perdamaikan. Maaflah kan. Ini bulan puasa mah. Lebih baik kita pergi ke Kimat punya rumah terbuka ke apa ke. Kita salam dengan dia. Tuan, saya beli stokin tuan. Stokin tu dah tak ada. Tengok dah tutup kedai bang. Dah balik Sarawak. Dia banyak bisnes lain. Dia kaya. Saya tak rasa dia risau. Tapi sedih lah kalau dia tengok Islam macam ni kan. Tentu ada orang Islam pergi pada dia. Datuk lah. Tan Sri ke. Tak tahu lah dia Tan Sri. Saya tengok banyak Tan Sri Cina. Tan Sri lah. Kalau saya lah, saya mesti pergi kat dia lah.
Datuk. Saya mau cerita stalking ni. Saya kawan Firdaus Wong. Saya bukan gangster. Saya mafia baik. Tuan. Dalam Quran Allah sebut. Macam itulah. Nak dengar tak tuan? Apa Allah sebut? Awak semua cerita pasal Allah atas stalking kan? Tuan nak tahu tak apa Allah sebut? Bukan pada stalking. Tak cukup. Itu baru satu istilah dalam Quran. Jadi anda pergi pada corpus.quran, Google untuk Qorin. Google untuk iblis. Kerana ayat surah Zukhruf 36, sesiapa berpaling daripada peringatan kami akan utuskan satu iblis. Ada yang kata Qorin, tapi saya baca perkataan saya rasa iblis. Iblis ni penting ni. Menurut tafsir musyrik ni juga, Hawa tu bukan wanita. Hawa nafsu. Iaitu Jauza nafsu. Jauza ialah teman, bukan isteri. Dalam maksud Quran. Kegunaan orang Arab, teman hidup. Isteri lah, teman hidupku kan. Tapi ini teman hidup daripada kecil lagi. Sampai mati. Takkan Allah kata bagi kau isteri? Tak. Ialah isteri tapi teman Hawa nafsu. Betul bahasa Melayu ni, Hawa nafsu. Iblis. Turunlah daripada syurga ini dengan iblis. Iblis sekali turun. Dia jadi teman lah. Jadi Israeliat lain lah. Israeliat lain. Mursyid ini memang anti Israeliat. Dia kata semua tafsir Israeliat ni tak boleh pakai. Tafsir Quran dengan Quran. So siapa berpaling surah Zukhruf ayat 36, Allah akan utuskan satu Qorin atau iblis bagi dia. Mudah-mudahan dengan ini kita siasat lagi, kita cuba belajar lagi. Dan kalau nak follow APEC, APEC hanya ajak follow ayat Allah. Dan follow bermaksud kita berbincang, kita mendalami. Kalau ada berlaku cemur-mencemur, stop. Maaflah kena stop. Dan berucap, Al-Haqqu min Rabbi. Kebenaran dari Tuhanku, Wallahu alam. Allah lebih mengetahui. Saya tahu, saya pernah jumpa orang, dia nak sangat tau. Nak ajar kita tau. Begini. Adalah banyak grup, saya tak mahu sebutlah grup tu. Kan APEC influence sikit kan. Ramai orang datang cari. Saya dapati ada yang cuba nak masukkan saya dalam grup mereka. Walaupun TV Pertiwi hubungi saya semalam. Tahu grup mana kan? Bersatu. Saya google sekejap aja. TV Pertiwi ni mana. Dia suruh saya nak interview saya Isnin ni 3 petang. Di Bangi lah studio dia. Interview ni bab padu. Nak saya hentam lah. Tak, saya bukan nak hentam padu. Saya nak cuba jelaskan sistem IT. Mana tahu Rafizi hubungi saya. Bagus APEC ni. Awak tak ada hentam lah. Tak lah. Boleh ke begitu? Okey, itu saja. Syahrul Ramadan Al-Mubarak Ilal Syawal. Ya. Puan Su ada Rasulullah yang mampu Islamkan Qorinnya. Ya. Itu menurut musyrik inilah. Ke Puan sudah ikut musyrik ini? Menurut musyrik ini, Rasulullah dapat Islamkan Qorin dia. Saya rasa dalam hadis. Jadi inilah cara dia. Masa surah Nabi Nuh lah rahsia dia. Nabi Nuh tak dapat. Jahannam dengan kau. Nabi Yunus. Apa berlaku Nabi Yunus? Sangka Allah bagi lepas ke? Mampuslah kawan aku ni. Aku dah cerita berapa kali dah. Itu sebab saya suka jebat derhaka lah. Jebat derhaka ni, walaupun dia marah-marah, dia bukan marah. Dia tak emo. Dia relax. Ada orang lain, dia marah-marah tau. Celaka ni KKM, celaka ni WHO, celaka ni WEF. Tak boleh. Bukan cara Rasul. Kita pun selawat-selawat. Tapi tak masuk selawat dalam hati kita. Tengok Buya Syakur. Dia dikecam lah Buya Syakur. Kerana banyak ilmu ni juga, saya kutip dari Buya Syakur. Buya Syakur dikecam, Buya Syakur kata apa? Aku tak ada Jibra'il. Tengok. Engkau lah Jibra'il. Mungkin Buya Syakur dah tahu rahsia ni. Rasulullah ada Jibra'il. Aku tidak ada Jibra'il. Engkau lah Jibra'ilku. Buya Syakur. Aku masih belajar. Tengok, saya rasa Buya Syakur tahu rahsia Quran ni dah. Kita sentiasa mutadabbur. Kerana tak boleh tahu semua ayat. Tak habis. Lepas maut, teruskan lagi. Di jannah pun mengambil buah-buahannya. Paling tinggi. Dan ayat ini cahaya. Nurus samawati wal ardh. Ya. Alhamdulillah. Jadi, saya amat terima kasih. Saya bangun pagi lepas subuh kan. Saya dah kerja nak buat live. Kerana saya berhubung dengan antara murid kepada mursyid ini. Saya kata, betul ke Qorin begini? Orang tanya saya pasal Qorin ni. Dia kata, awak dah lompat ni. Dia cerita balik awak dah lompat ni. Ada lagi
Siapa nak belajar dari dia orang sini saja. Dia orang dah belajar Quran 10 tahun. Dan dia ikut seorang mursyid yang kita sama-sama ikut 40 tahun. Orang Arab. Jadi tujuan kita ialah untuk belajar. Bukan mengajar. Mengajak pun saya mengajak beginilah untuk pergi kepada kalam. Call people to Allah. Syekh Sufi saya. Mungkin Syekh Sufi saya dah tahu cara ini. Call people to Allah. Aku ajak engkau menyembah. Aku ajak engkau kepada kalammu. Aku ajak engkau kepada ayat dia. Orang berdiri, berzikir, tengok berdiri ya, nampak tak ayat tu? Berdiri, berzikir sampai berdiri, duduk, baring. Kenapa orang sebut itu? Itu mutasyabihat, kita berfikir. Kenapa? Saya pun tak tahu. Cuma saya tahu berdiri, duduk, baring. Lepas tu, memati kejadian langit dan bumi. Itu yang saya pergi kaji semua quantum physics, astronomika, James Webb teleskop, space teleskop. Nama tu. Tengok kebesaran Allah kan. Perhati kejadian langit dan bumi. Tapi menurut mursyid ini, bukan perhatian secara fizikal. Langit ini, inilah Wasabi dan Sunni mungkin tak akan bergaduh. Menurut tafsir Syekh ini, langit bukan langit. Langit tu wahyu. Bumi bukan bumi. Ini maksud yang lebih mendalam lah. Bumi ialah kita. Yang wahyu turun sebagai hujan. Tidak kamu melihat bagaimana hujan turun? Nampak? Kat kering kontang, kita kering kontang tak tahu apa. Kosong. Kalau masin tak boleh hidup lah bumi kan? Bagaimana kamu boleh hidup? Hidupkan ayat Allah. Dan bila hidup, pelbagai ribuan tanaman di syurga jannah. Ya. Ini bumi lah kita. Langit itu, hujan itu wahyu lah. Ayat tu. Ayat ni, rahmatnya kita kata hujan rahmatnya. Itulah. Ayat-ayat Allah bila turun kat jiwa nafs kita yang kiring kontang, hidup tumbuhan 1001 makanan. Makanan lah kan. Ini mutasyabihat dengan ayat jannah tadi tu. Bila makanan kan, inilah makanan aku dapat ilmu. Sekarang kita tengah ambil buah-buahan lah ni. Ilmu sedikit-sikit. Anggur ada sikit. Kurma ada sikit. Tapi sini banyak pisang. Pisang lah. Sedap juga. Potasium kan. Tapi bukan jasad. Kepada roh. Maka ada yang tak baik. Ada yang pahit. Ada yang racun. Ada yang terlalu kuat punya power. Tapi Allah tarik ayat dia. Nampak? Kembali kepada kosong. Ini maksud daripada mursyid ini. Tentu saya terpegun lah. Subhanallah. Saya tengah cari. Saya selalu ulang-ulang ayat ni. Contoh saya selalu ulang satu ayat. In tansullah ayan surukum. Wa yusakbik aqdamakum. Ya? Sesiapa bantu Allah, Allah bantu dia. Allah naikkan dia. Saya nak Allah naikkan kita. Saya nak tawan Bill Gates punya software ni. Saya nak kalahkan Elon Musk ni. Saya ada perisian komputer. Memang Allah dah bagi saya isyarat dan perisian saya. Saya round dunia. Jadi saya rasa ada sesuatu lah ayat coding saya. Yang saya nak ajar pada orang. Kerana ayat kod saya ni bukan calang-calang loh yang saya buat ni. Projek saya ni. Kalau tidak macam mana saya boleh hidup kan. Alhamdulillah. Ya, jadi ayat kod ni mesti ada rahsia. Alam ini penuh ilmu. Semoga hari ini kita boleh berpuasa dengan tenang. Kita dapat lagi satu ayat. Lebih satu ayat. Sekian saja. Kita doakan bahawa kebenaran itu daripada Tuhan kami. Dan Allah tambah. Allah zidni ilman. Ya? Rabbi zidni iman. Tengok, Rabbi zidni iman. Menarik ayat tu. Dia tak sebut Rabbana. Tuhan kami. Tak, dia satu-satu. Iyaka itu satu-satu. Dina ramai pula. Kerana ada siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah. Masih lagi belajar. Saya ni tak tahu semua. Kalau siapa kata Apek ni bodoh merepek, betul lah. Saya tak lawan. Awak cemulah macam mana. Saya tak lawan. Saya cuba memahami. Saya cuba bagi lisan lebih baik atau saya shut up. Saya shut up sajalah. Kerana kita tak mau lebih dosa. Kita hidup ni sementara. Kita tak tahu akhir kita di akhirat. Kita mau diri kita masuk syurga. Innallaha sami'un alim. Allah maha dengar ni. Allah maha mengetahui. Astaghfirullahalazim. La haula quwwata illa billahil azim. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ni'mal mawla ni'man nasir. Hanya kepada dia kita tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri ila akhir ayat. Ya.
Tabarakal minkum tabarakal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.